Assalamualaikum, salam sejahtera, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam satu haluan sehaluan. Alhamdulillah bersua kembali bersama Cikgu Syaharum Saad dari SMK Datuk Syekh Ahmad buat kali kedua dalam program tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh MAIPS, JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan JPN Perlis menerusi slot Bahasa Melayu SPM dengan memfokuskan aspek penulisan karangan respon terbuka iaitu langkah membina rangka karangan dimensi diri. Baik anak-anak, jangan lupa ya, selain bersedia dengan pen dan buku catatan, mohonlah doa supaya diterangkan hati dan ilmu yang diperoleh akan mendatangkan manfaat serta mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan insya-Allah. Baiklah, sebelum kita layarkan perahu ilmu pada kali ini, molek kiranya kita amati gambar ini terlebih dahulu. Baik, masih ingat lagi dengan analogi cikgu mengarang umpama memasak. Inilah dia nih keadaan cikgu-cikgu menyantuni PKP. Alhamdulillah kami baik-baik saja. Sebenarnya rangka manusia ni simbolik menunjukkan terlalu lama tidak menjejakkan kaki ke sekolah yang diibaratkan sekolahku rumahku. Tapi bila tiba musim PKP, cikgu dapati beberapa peribahasa telah pun bertukar. Sudah menjadi rumahku, sekolahku, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, sudah bertukar. Bersatu kita mati kalau kita duduk dekat-dekat kan. Baik, itulah dia senario. Apapun peribahasa tersebut jadikan sebagai unsur kecindan sahaja untuk kita sama-sama ingat bahawa tak boleh guna pun dalam karangan kan. Baik. Kemudian cikgu tengok ni gambar yang kedua pula. Inilah dia batch corona UPSR dan PT3. Masing-masing kebingungan sama ada nak ketawa ke atau nak sedih kan. Walau bagaimanapun kami guru-guru dan khususnya anak-anak calon SPM tetap bersemangat nak menanti masa yang selamat untuk kembali ke sekolah. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Baik. Kita tak perlu berlengah masa lagi sebab ada perkara sedang menanti untuk sama-sama kita selengkari. Justru kita teruskan dengan topik pada hari ini iaitu penulisan karangan respon terbuka dengan memfokuskan aktiviti membina rangka karangan dimensi diri. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, menerusi slot pada kali ini, cikgu akan cuba sedaya upaya. Pada akhir majlis ilmu ini, murid-murid akan dapat membina rangka karangan bahagian B. InsyaAllah, cikgu akan bantu dan bagi contoh. Seterusnya, yang kedua, akan murid-murid dapat menyatakan atau menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 frasa menarik. Yang ni cikgu tidak boleh ukur jawapan menerusi slot pada hari ini, melainkan para penonton khususnya anak-anak boleh masukkan dalam ruangan komen ataupun aplikasi media sosial yang sesuai. Baik. Macam cikgu sebut tadi, masih ingat lagi dengan analogi memasak samalah juga dengan mengarang. Baik, kita tak sentuh dah itu yang ni, cuma kita akan fokuskan pada langkah ketiga iaitu mempunyai dan menghafal rangka karangan. Musim PKP, banyak masa di rumah, di samping menyiapkan tugasan bukan sahaja bahasa Melayu, malah untuk kesemua subjek, cikgu yakin. Jadi, untuk itu, para pelajar diingatkan untuk membina rangka karangan, kita fokuskan untuk dimensi diri. Ini rasional dia. Okey? Baik. Sejak bulan Mac yang lalu, kita berhenti seketika sesi persekolahan. Jadi cikgu percaya pelbagai kemahiran belum sempat dipelajari. Justru kita ada solusinya iaitu masa tersebut dengan
diisi dengan melihat karangan-karangan contoh, kemudian melaluinya kita akan bina rangka karangan sebagai persediaan untuk menjawab soalan bahagian B. Baik. Kemudian kita juga kena tahu apakah kriteria yang perlu ada untuk memperoleh peringkat cemerlang. Nanti sama-sama kita akan ikuti. Baik, kita perhati sama-sama kriteria penskoran untuk bahagian B yang memperuntukkan 100 markah. Okay? Baik, tengok markah, kita hadam sama-sama. Mesti mata kita merenung ke arah peringkat tertinggi iaitu cemerlang. 80 hingga 100 markah. Cikgu petik kata-kata Presiden Soekarno. Gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau kita terjatuh, masih lagi berada dalam tempat atau dalam kalangan yang teratas. Tetapi pastikan kaki tetap berpijak di bumi nyata. Okey, baik. Kita teruskan ya anak-anak dengan langkah yang pertama iaitu kita kenal pasti soalan. Baik, merujuk soalan ni untuk makluman anak-anak, bahagian B, penulisan bahagian B, karangan respon terbuka meliputi 6 dimensi soalan iaitu individu, keluarga, masyarakat, negara, antarabangsa dan unsur sastra. Namun, hanya 5 soalan sahaja yang akan disoal dalam satu-satu masa. Jadi, nasiblah kalau tahun sepatutnya anda duduki peperiksaan, kalau ada individu, alhamdulillah. Kan? Baik. Kalau ada keluarga yang kita fokus pun, alhamdulillah. Masyarakat pun, alhamdulillah. Baik. Kemudian, tengok. Cikgu dah tunjuk kita akan fokus dimensi individu. Baik, langkah yang seterusnya. Masih ingat dengan teknik cemerlang, cekap merangka langkah. Sekali lagi, cikgu panaskan balik ingatan supaya lepas ni boleh nampak. Baik, pendahuluan ada 4 komponen ayat. Yang pertama ayat tema, ayat huraian, melibatkan kumpulan sasaran, peribahasa, ayat tugasan. Ni cikgu cepatkan sebab orang kata ingatkan semula. Nak perangat sahaja kata orang Perlis. Baik, kemudian isi. Untuk bahagian B, bagi calon yang Allah kurniakan dia kelebihan, dia mampu mengarang satu perenggan sehingga satu muka surat. Cikgu nasihatkan pilih 4 sahaja isi, memandangkan masa tidak akan cukup untuk membina perenggan penutup. Jadi kita dah bagi tahu awal-awal dalam slot yang lepas bahawa karangan mesti lengkap. Macam orang juga kena ada muka, kena ada badan, kena ada kaki. Baik, bagi pelajar yang tidak mampu menulis satu perenggan, satu muka surat, boleh bagi 5, 6 isi pun boleh. Pastikan komponen lengkap. Baik, berikut ialah beberapa ayat perlu ada. Antaranya ayat pernyataan iaitu menyatakan isi, ayat huraian yang dibantu oleh asi dibambik, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, bila dan kesan. Kemudian peribahasa, ayat contoh dan ayat simpul. Nanti kita berkenalan lagi dengan lebih rapat. Baik, kemudian diikuti dengan perenggan penutup. Perenggan penutup pula kita kena ada 4 komponen ayat iaitu ayat pandangan, ayat cadangan, peribahasa dan juga ayat harapan. Baik, kita tengok langkah yang ketiga. Jom kita bina rangka karangan dan hafal bukan sekarang lah, lepas ni hafal. Okey, sesuai sangat dengan musim PKP ni. Cikgu, macam mana kami nak membina rangka karangan sedangkan tidak ada dalam fikiran kami apa yang perlu dimasukkan. Jadi nasihat cikgu macam tadi, kita rujuk karangan-karangan contoh. Okey. Baik, kita tengok pendahuluan. Untuk pendahuluan,
kita siapkan dari awal. Contoh dia ayat tema, tapi cikgu tambah kat depan ni, orang kata mukadimah dia kan. Kalau kita nak mula majlis, kita bagi salam semua, kita tidak terus masuk kepada klimaks. Baik, ayat atau frasa menarik yang cikgu pilih. Adakah wajib cikgu nak pakai yang ni? Bukan. Maksud cikgu, kita kena ada dulu rangka untuk berikutnya kita akan pandai. Kita bijak dah. Oh, yang ni ramai kawan-kawan saya guna, ramai kawan yang guna, saya nak guna yang lain. Silakan. Yang tu sudah menunjukkan anak-anak semakin faham. Baik. Cikgu bacakan contoh. Sedasawarsa. Ingat ejaan biar betul. Sebab kalau perkataan pertama sudah salah, dia akan mempengaruhi pemarkahan. Sebab karangan berdasarkan impression. Kita kena pastikan kita sajikan makanan juadah kita. Contoh nak masak apa itu? Roti canai. Kali ni kita masak puding pula, puding jagung. Okey, kita kena pastikan dia tu menarik untuk dilihat. Baik, sedasawarsa. Dalam meniti arus globalisasi dunia yang serba mencabar akal dan fikiran, kita acap kali tersentak dengan pelbagai masalah sosial yang mengundang kontroversi di negara kita ini. Baik, cikgu gariskan masalah sosial. Kenapa? Sebab kita tidak tahu soalan. Sebab tu hari ini langsung cikgu tidak memaparkan soalan pada anak-anak. Okay? Sebab kita dalam usaha hari ini adalah untuk membina rangka. Kita nak, kita ada, kita tahu apa yang kita nak tulis. Jadi kita gariskan masalah sosial, maksud dia kita kena berhati-hati, kita akan rujuk dengan soalan bila kita dapat nanti. Faham? Jelas? Baik, kita teruskan. Ni ayat tema. Baik, ayat tema. Tema dia, sekali lagi cuba kita tengok, seringkali juga terpampang di rubrik-rubrik akhbar. Rubrik-rubrik akhbar, kosakata berdarjat tinggi kan? Dengan pelbagai perlakuan negatif para remaja. Sekali lagi cikgu gariskan, yang ni harus diisi dengan tema atau soalan. Sesuaikan nanti. Boleh? Baik. Hal ini dikatakan demikian kerana perlakuan negatif seperti pergaulan bebas, merokok dan melepak. Kalau soalan tersebut berkait dengan, kalau hari itu pemakanan seimbang, perlakuan negatif seperti, kita kaitkan dengan contoh makanan seimbang tadi. Apa yang tidak elok, perlakuan yang tidak elok? Seperti pengambilan makanan ringan yang tidak ada had. Bagilah contoh yang sesuai, tu maksud cikgu. Kemudian mainan, okay, kita sambung hanya menjadi mainan sahaja buat pewaris negara tercinta ini. Sementalahan aksi dan perlakuan kurang manis. Okey, kalau benda tu aksi, kekalkan aksi. Kalau dia bukan aksi, kita tukarkan dengan perbuatan. Faham? Kurang manis tu sesuailah sebab kita bagi contoh yang negatif. Baik. Kemudian untuk ayat huraian, jangan lupa tulis siap-siap dekat situ asi di Bambi tadi supaya kita tidak lupa. Baik. Inilah sahaja tugas anak-anak masuk dalam Dewan Peperiksaan untuk pastikan karangan yang dijawab merujuk kepada kehendak soalan. Hiasan apa semua kita dah cuba, kita dah adakan dia supaya kita tidak perlu, kita ringankan sebelah pemikiran kita dengan bahasa-bahasa indah, dengan kehendak-kehendak yang perlu ada dalam setiap perenggan. Kita fokus kepada apakah fakta, apakah maklumat, apakah perkara yang perlu dimasukkan semasa kita dapat soalan tersebut. Tu hasrat cikgu. Baik, kemudian cikgu ada juga tulis tidak perlu. Untuk bagaimanakah tidak perlu jawab sekiranya tugasan atau soalan tadi dia melibatkan usaha
dia pendahuluan tidak boleh kita masukkan isi. Dia ada khas dah rumah dia. Okey? Duduk di rumah masing-masing. Baik. Kemudian peribahasa. Letak siap-siap. Macam mana ayat untuk menyatakan peribahasa? Tak ada lah semua karangan anak-anak dari mula sehingga habis bab kata peribahasa, bab kata peribahasa. Teringat cikgu, bila sebut bab kata peribahasa untuk permulaan ayat, dia tidak gramatik seperti. Jadi kita letakkan aforisme salah satu bahasa berdarjat tinggi. Melentur bulu biarlah dari rebungnya, daripada rebungnya ni dikaitkan dengan remaja. Jadi kita akan menghuraikan berkait dengan remaja pun boleh, kalau dalam keluarga pun boleh, yang dimensi keluarga. Jelas menggambarkan betapa pentingnya untuk masukkan kumpulan sasaran. Kalau kata golongan remaja, masukkan golongan remaja dan kaitkan dengan tema. Faham? Okey, insya-Allah cikgu doakan. Faham? Baik, kemudian kita teruskan dengan ayat tugasan. Ayat tugasan, kalau bahagian A anak-anak letak persoalannya apakah, terus masukkan dengan tugasan. Tapi untuk bahagian B, karangan bahagian B yang memperuntukkan 100 markah, mesti kita nak kena hurai dengan lebih jelas. Mesti kena bagi panjang. Baik, ini antara contoh. Bukalah minda, lapangkanlah dada, serta tenangkanlah fikiran bagi menyoroti lembaran isi yang tersusun kemas untuk menjelaskan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa bagi menjadikan anak-anak mereka sebagai insan yang berguna. Kenapa cikgu kekalkan? Padahal cikgu tak tahu soalan apa lagi. Macam cikgu cakap tadi, kita jadikan ni sebagai panduan. Maksudnya, bila kita nak ubah, yang ni sepatutnya rujuk tugasan. Okey, bila rujuk tugasan, maksud dia, cara tulis dia macam ni. Faham? Baik, kita teruskan dengan perenggan isi pertama. Untuk perenggan isi tadi, cikgu bayangkan. Bukan cikgu bayangkan, cikgu anggap ramai yang menonton kebanyakannya tak mampu lah kan nak bina satu karangan, satu perenggan, satu muka surat. Tapi kalau yang mampu, teruskan. Anda sememangnya layak untuk bergelar calon yang hebat. Okey, baik. Kita mula dengan ayat pernyataan. Pernyataan tu cikgu kata dah, pernyataan apa? Isi. Kita kena bagi tahu isi dia. Baik. Untuk pernyataan isi, kita nak bagi isi, kita taklah cakap, nah ambil. Dia tak sedap kan? Tujuan saya datang kemari kan? Contoh dia lah. Baik. Yang ni kita mula dengan penanda wacana dia, membuka lembaran isi yang pertama, berteraskan frasa. Pastikan betul penggunaan kata dia. Setengah tu menutup lembaran isi yang pertama. Habislah. Tak buka lagi dah tutup dah. Macam mana kan? Baik. Membuka lembaran isi itu yang dikatakan pemilihan kosakata tepat. Okey, baik. Kita teruskan. Kita letak isi apa dekat situ. Kemudian, kalau anak-anak perasan, jangan perasan lain, perasankan apa yang tercatat di slide ni, iaitu sebagaimana yang kita sedia maklum, cikgu dah letak siap-siap ayat supaya apabila anak-anak menyambung soalan-soalan untuk menghuraikan karangan melalui aksi di Bambik tadi, tidak lupa memasukkan penanda wacana supaya pertautan dia kemas. Bila kemas, pemeriksa seronok nak baca. Bila seronok, impression dia tinggi dan alhamdulillah dia akan, insya-Allah dia akan bagi markah yang sewajarnya. Kita harapkan yang cemerlang lah kan. Baik. Kita teruskan dengan ayat contoh. Kata tugas, masukkan kata tugas. Contoh dia, kepentingan makanan seimbang ataupun faktor yang menyebabkan remaja
terlibat dalam gejala sosial adalah seperti macam tu. Boleh? Cara nak memasukkan contoh, cikgu bagi siap-siap ayat dia. Okey, baik. Kemudian lagi satu kita tak lupa. Nanti terlupa nak bagi contoh pula kan. Contoh ni ambil mana? Kadang-kadang dia ada dalam, selalunya, bukan kadang-kadang. Selalunya dia ada dalam Siri Bambi ni kan. Boleh ambil. Okey, boleh. Maksud dia kita sekalikan ayat huraian dengan ayat contoh. Cuma bila cikgu asingkan ni, nampak bila apa sepatutnya kena ada dalam perenggan isi. Nampak dengan jelas. Okey, baik. Kemudian kita tengok peribahasa. Peribahasa, cara menyatakan peribahasa kalau anak-anak ingat untuk yang pertama tadi iaitu pendahuluan, aforisme indah. Yang ni hal ini bab peribahasa. Kemudian nak bagi lebih, senario ini bab peribahasa Melayu iaitu, nampak? Cara menyatakan peribahasa pun kita dah plan dah. Kita dah rangka dah. Kita dah rancang dah. Kita ada perancangan. Okey, baik. Kemudian ayat simpul. Menyedari, ayat simpul kan cikgu kata penting supaya karangan kita masih lagi berada dalam landasan yang dikehendaki. Track. Okey, baik. Menyedari hakikat bahawa betapa pentingnya masukkan kata tugas yang dimainkan tu. Bila cikgu ada tanda palang, pilihlah mana yang sesuai. Sesuaikan dengan soalan atau tugasan. Baik, kumpulan sasaran, siapakah yang di dimensi mana tadi tu? Peranan siapa? Tugas siapa? Terbuktilah bahawa masukkan isi supaya kita dapat sokong tugasan tersebut. Kita nak bagi tahu huraian kita tadi, ini dia kesimpulannya. Baik, kita teruskan dengan isi kedua. Cuba tengok kalau tadi membuka lembaran isi, ayat pernyataan untuk isi yang kedua, mari kita capahkan lensa perbincangan seterusnya kepada skop yang lebih khusus, berpaksikan kata kunci, masukkan isi yang kedua. Okey, baik. Kemudian cikgu tetap kekalkan, cikgu sertakan dengan penanda wacana iaitu sebagaimana yang kita maklumi. Oleh itu, apakah jadi anda tahu bahawa anda nak tak nak anak-anak kena masuklah ya, buah hati pengerang jantung cikgu. Masuk juga yang ni. Kalau tidak, karangan anda, huraian dia akan terlompat sana, lompat sini kan. Dia ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, tak apa lagi. Tapi dalam rumah lah, jangan di luar rumah kan. Seperti yang ditularkan sekarang. Baik, kemudian kita tengok ayat contoh. Kalau tadi contoh yang dapat dilihat ni, biar kita lihat bagi membuktikan perkara tersebut. Contoh yang boleh diketengahkan ialah, faham? Tak ada lah contohnya, awal sampai habis contohnya. Tahu pula boring kan? Cikgu boringnya benda yang sama kan? Habis pemeriksa pun akan menimbulkan perasaan usah dikata. Baik, kita teruskan dengan peribahasa. Okey, baik. Setengah peribahasa kita kena ada sedikit penerangan untuk masukkan peribahasa yang kita pilih tadi supaya jelas huraiannya. Kadang-kadang ada calon yang masukkan peribahasa secara tiba-tiba sendiri faham. Tak boleh macam tu anak-anak. Kita andaikan pemeriksa tu dia tak tahu, dia tak faham apa yang ada dalam hati kita. Dia tidak ada kuasa untuk faham. Sedangkan kita tidak tulis. Faham? Baik. Kemudian keadaan ini bab mutiara kata. Mutiara kata macam cikgu bagi tadi, Presiden Soekarno, mantan Presiden Indonesia. Okey, baik. Kemudian kita teruskan dengan ayat simpul. Kalau tadi jelaslah apa semua tu, ni sudah terang lagi bersuluh melalui peranan. Kalau soalan tu peranan, kalau tugasan dia peranan, kalau ini tukar. Kan sesuaikan dengan soalan. Yang tidak berbelah bahagi ini akan dapat ditangani sehingga ke akar umbi. Nampak variasi ayat anak-anak. Kalau kita ada rangka,
Cikgu mana ambil ni bahasa indahnya kan? Saya pun tak pernah guna bahasa macam ni. Cikgu kata tadi kita kena rajin tengok karangan contoh. Jadi inilah rasional dia mengapa cikgu-cikgu sering cakap okey, kena awak salin karangan contoh dan aplikasikan dalam karangan awak. Jangan biarkan contoh itu terselit kemas di dalam buku sahaja. Okey, baik. Kita teruskan dengan isi ketiga. Kemudian kita dah tukar kan ayat pernyataan ni. Yang ketiga, fokus ketiga yang dapat menghiasi wacana di atas ialah bagi tahu isi apa. Okey? Itu tak payah nak fikir dah apa bahasa yang kita nak letak kan. Baik. Kemudian tengok ayat huraian. Mulalah hal ini tercetus apabila teringat cikgu tiba-tiba ada ilham. Cikgu, saya tak tahu macam mana nak masukkan penanda wacana tu. Saya tak tahu apa yang cikgu nak kami hurai. Baik, cikgu kata kalau awak berhenti di skala 6 ni, di skala ni lah maksud dia, tak boleh nak bergerak dah. Doktor berhenti, apa aku nak tulis? Apa aku nak tulis hal ini tercetus apabila? Kan? Baik, boleh tukar, sesuaikan anak-anak. Cuma yang ini cikgu kata tadi sebagai panduan bahawa untuk menyambungkan ayat aku perlu pastikan dia bertaut dengan kemas. Okay, jelas? Baik, kita tengok ayat contoh pula. Contoh ketara yang paling dekat dengan kita. Kita sering menyaksikan contoh. Okay, baik. Kemudian peribahasa. Fenomena ini bab peribahasa. Masalah ini sama dengan peribahasa. Baik, kita tengok ayat simpul. Lantaran perlakuan, sekali lagi cikgu kata kalau dia melibatkan ada tanda palang, pilihlah mana yang sesuai kan. Baik, yang dihuraikan itu merupakan cerujuk utama dalam menangani, menyokong, membantras, maka terbuktilah isi tadi merupakan langkah ke faktor ke yang sangat praktikal. Faham? Okey, kita teruskan. Baik, untuk isi keempat, ayat pernyataan dia cikgu pilih dalam konteks yang lebih luas lagi, prakarsa. Nanti 10 kali duk tanya, cikgu prakarsa tu apa? Cikgu prakarsa tu apa? Kan? Tapi bila kita selalu guna, alah bisa, tegal dik biasa. Okey? Maksud dia ialah inisiatif, daya usaha, ikhtiar, pragmatik, prakarsa pragmatik. Seterusnya yang dapat diambil ialah, ini kalau melibatkan langkah atau peranan ibu bapa ke, peranan anda sebagai seorang pelajar untuk menjadi cemerlang. Okey, boleh? Baik, ayat huraian, keadaan ini tentunya lantaran itu sehingga kini. Maksud dia kita cerita apakah yang berlaku. Okey, siapakah, di manakah. Baik, seterusnya anak-anak tengok ayat contoh. Biar kita ambil contoh. Misalnya, okey, kemudian peribahasa. Saya yakin, kalau dalam soalan tu kumpulan sasaran dia anda atau remaja, jadi saya lah, ataupun boleh guna kita. Yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa apa? Sediakan payung sebelum hujan. Kebetulan sekarang hujan tengah membasahi bumi Perlis. Okay, alhamdulillah, semoga ni membawa rahmat buat kita. Seterusnya bertepatan dengan peribahasa. Okey, masukkan. Tengok ayat simpul. Ayat simpul yang bagi isi keempat ialah jelaslah bahawa masukkan isi yang keempat merupakan kayu ukur untuk menentukan keberkesanan tugasan. Masukkan tugasan bila cikgu gariskan tu yang harus dimainkan oleh pihak siapa yang kita maksudkan tadi. Baik, kita teruskan dengan isi yang kelima. Yang ni pun selalu cikgu selalu ingatkan pada anak-anak murid cikgu, bila masuk masuk isi kelima, janganlah membuka lagi, tak habis-habis buka bila masa dia nak tutup. Jadi
Pemilihan kata yang tepat ialah melabuh tirai perbincangan. Maka kita perlu melihat dari faset. Faset tu bahasa darjat tinggi, maksud dia sudut. Yang berlainan pula iaitu berteraskan frasa, masukkan isi. Okey, baik. Kita tengok ayat huraian. Kesemua ini menyumbang kepada Allah. Jam cikgu nak masukkan apa ni? Bila cikgu bagi kesemua ini menyumbang kepada, kan? Cikgu kata tadi, sekali lagi cikgu ulang. Kalau tak boleh yang ni, cari penanda wacana yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana, boleh? Faham? Okey, baik. Kemudian kita mengakui hakikat bahawa, okey, masukkan hakikat bahawa siapa? Hakikat bagaimana cara? Hakikat mengapa berlaku? Itu maksud cikgu. Okey? Sekali lagi cikgu ingatkan, adakah huraian mesti ikut urutan? Tidak. Ikutlah keperluan huraian anda. Kalau perlu siapa dulu, masukkan siapa. Kalau perlu kesan dulu, masukkan kesan. Dia tidak menjadi masalah. Sebab itulah kita kata variasi yang ada dalam karangan dia terpulang kepada kemahiran anak-anak. Baik. Kemudian ayat contoh, yang ni baru bagi contohnya. Tamsilnya. Okey. Ada yang keliru. Penutup untuk bahagian A. Tamsilnya, Allahu Akbar. Cikgu ingat apa lagi dia nak bagi contoh? Rupanya cikgu saya keliru. Tamsil tu ingatkan kesimpulan. Oh, dia ingat intiha. Jadi sebenarnya tamsil tu contohnya. Baik, peribahasa. Bertepatan sekali dengan kata-kata orang lama. Boleh juga, atau kata orang lama. Okey, baik. Kemudian fenomena. Hal ini bolehlah dikaitkan dengan peribahasa. Nak selamat, masukkan peribahasa. Sebab kadang-kadang kita tak boleh beza mana satu simpulan bahasa, mana satu bidalan, pepatah. Sebab peribahasa ni lebih selamat, dia merupakan keluarga yang besar. Baik. Kemudian kita tengok ayat simpul. Bila sebut ayat simpul, ada 5 variasi ayat simpul. Tak ada lah, jelaslah bahawa, terbuktilah bahawa. Yang tu kita masukkan dalam karangan bahagian A. Nampak perancangan? Hidup kena ada perancangan. Baik. Kita tengok ayat simpul bagi isi yang kelima, realitinya. Benarlah bahawa masukkan isi merupakan perkara paling dominan. Dominan tu kuat, kuat pengaruh dia untuk tugasan. Okay, jelas? Selesai rangka untuk kelima-lima isi. Baik. Cikgu teruskan dengan perenggan penutup. Baik, untuk perenggan penutup, kita tengok ayat pandangan sebagai penghias wacana akhir. Kalau bahagian A, kesimpulannya kita letakkan. Kita bezakan yang 30 markah dengan 1 markah ni. Okey. Sebagai penghias wacana akhir, terbuktilah bahawa terdapat pelbagai. Kita nak menyatakan pandangan bahawa banyak tugasan, pelbagai tugasan yang kita bincang tadi yang mewarnai topik berkaitan tema kita. Baik, ayat cadangan, masukkan siap-siap rangka dia justeru, masukkan pihak yang sesuai. Wajar memainkan peranan secara aktif dan progresif bagi menggilap deretan permata negara. Siapa? Anda sekalian yang akan terus menjulang dan memahatkan nama Malaysia di kemuncak yang terbilang. Alhamdulillah, sekarang pun nama Malaysia kan berada dalam kalangan negara-negara yang maju juga sebab kita mampu menangani COVID-19 dengan baik. Syabas untuk kerajaan Malaysia. Baik, seterusnya peribahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja diibaratkan. Ingat, peribahasa dia banyak kan. Antaranya boleh juga masukkan frasa-frasa indah ni. Diibaratkan seperti biji benih yang baik dicampak ke darat,
menjadi permata yakut. Eja bagi betul. Nanti yakut yang kita minum pula kalau KULT tu. Yang bersinar cemerlang dicampakkan ke laut menjadi pulau. Pulau pula ada khazanah. Terawang di angkasa menjadi bintang kejora yang bergemerlapan. Tengok betapa hebatnya hasrat ataupun cadangan ataupun kita masukkan dalam peribahasa yang kita harapkan kepada golongan remaja tadi. Baik, seterusnya ayat harapan. Sehubungan dengan itu, yakinlah bahawa andai perancangan disusuli pelaksanaan yang jitu, andai akhlak disulami pribadi Nabi junjungan umat, andai keteguhan mengejar cita-cita dihiasi keikhlasan dan kesabaran yang hebat, andai ada usaha dan tekad diserikan dengan doa dan tawakal, pasti akan melahirkan dan memiliki remaja yang lagi lebay, lagi berjanggut. Ini maksud dia remaja yang baik kan? Untuk mewarisi tampuk pimpinan negara kelak menanti kita pada masa hadapan. Okay, baik, selesai. Tengok berapa tempat saja yang kena masukkan. Perenggan penutup sudah pun disediakan. Baik, kita nak tengok rumusan bagi komponen ayat bagi setiap perenggan isi. Sebab cikgu papar tadi mungkin anda tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi kita sama-sama bangun ikut cikgu dan kita tengok di sini. Baik, kita tengok di sini inilah rangka yang terhasil apabila kita menyiapkannya. Dan cikgu tunjuk di sini ni pendahuluan. Kemudian ini rangka bagi setiap 5 isi tadi dan ini ialah penutup. Baik, cikgu cuma nak tunjuk bahawa ada perbezaan, ada variasi bagi setiap ayat ini. Contoh dia, ayat pernyataan membuka lembaran isi. Isi yang kedua, mari kita capahkan lensa perbincangan. Ayat yang ketiga, fokus ketiga yang mewarnai. Kemudian isi keempat dalam konteks yang lebih luas, prakarsa kita masukkan. Kemudian yang terakhir kita labuhkan tirai perbincangan. Okey, jelas? Kemudian cuba tengok ayat contoh juga berbeza untuk menyatakan contoh. Begitu juga dengan ayat simpul. Apa tujuan anda? Apa tujuan cikgu ajak anak-anak murid cikgu untuk berbuat macam ni? Okey, kita sambung di sini. Inilah tujuan dia. Kita kena tengok peringkat cemerlang, penggunaan pelbagai kata yang luas dan tepat selesai. Okey, selesai. Kemudian penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis selesai di sana. Ejaan, itu tugas anda semasa menulis. Kemudian laras bahasa sesuai dengan tugasan. Kita dah ejaz tadi kan? Kita dah buat. Kemudian penggunaan kosakata luas dan tepat, tidak perlu gusar. Sudah kita masukkan. Idea relevan yang tu kena pastikan masa menjawab tu. Ingat betul-betul. Yang tu lah jimatnya masa cikgu kata. Mana nak fikir isi lagi bukan? Pengolahan menarik. Kemudian wacana, ada kesinambungan idea. Bahasa yang bervariasi, gaya bahasa yang menarik, ada pantun pula. Ada peribahasa, ada penggunaan keindahan, bahasa yang indah. Okey, boleh? Ini markah yang kita peruntukkan, yang kita perlu dapatkan. Baik. Alhamdulillah, tahniah anda akhirnya siapkan rangka karangan. Kalau tak, memang tak siap yang betul tapi cikgu ada contoh nanti boleh dapatkan. Baik, inilah antara paparan slide-slide akhir. Okey, cuba ingat sebab tadi cikgu kata boleh menyenaraikan 5 frasa menarik. Tengok kata-kata Profesor Becher ni. Anak-anak ibarat simen basah, sesiapa yang jatuh ke atasnya pasti memberi kesan. Moga yang jatuh tu akan orang-orang yang baik supaya dapat menjadikan anak-anak mereka orang-orang yang baik. Jadilah seperti burung jentayu patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkatkan dagu dan patah dagu bertongkatkan kuku. Baik. Akhir daripada cikgu.
Jangan lupa manfaatkan masa dengan stay at home dan study, tanda pagar, duduk di rumah, hapuskan COVID-19. Thank you, frontliners, Perlis Mengaji. Semoga anak-anak beroleh kefahaman yang diredai dan diberkati sepanjang menonton dan mengikuti slot perkongsian ilmu ini. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun, madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.